slide. Nampak. Okey, nampak. Nampak Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Hafizah Zulkifli selaku pensyarah bagi peradaban Islam dan tamadun dunia. Seterusnya sahabat-sahabat seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, alhamdulillah saya mewakili kumpulan 2. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang lain, iaitu saya Muhammad Zulkarnain bin Abdul Hamid, seterusnya Ustazah Nur Syam binti Ma'ali dan Ustaz Asfahani Bashiran. Jadi alhamdulillah saya akan membincangkan tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk yang kedua, zaman kegemilangan peradaban dan tamadun Islam di dunia. Okey, baik. Apa yang saya boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian dalam tajuk ini? Yang pertama, saya akan memperkenalkan sedikitlah pengenalan. Yang kedua, definisi. Kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh zaman kegemilangan Islam. Dan yang keempat, kegemilangan peradaban dan tamadun Islam. Dan yang kelima, pandangan Barat terhadap zaman kegemilangan peradaban dan tamadun Islam dunia. Seterusnya, kesan kegemilangan tamadun Islam. Dan saya akan membincangkan sedikit kejatuhan tamadun Islam dan sedikit kesimpulan. Baik, saya akan membincang bagi pengenalan di sini. Okey, yang pertama, tamadun Islam telah mencapai zaman kegemilangannya sejak dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah kurun ke-14, yang mana kita tahu bermulanya perjuangan ataupun ketamadunan Islam ini tidak lain tidak bukan adalah dibawa oleh pelopor utama, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini saya seperti mana kita tahu, pada satu ketika dahulu 2/3 dunia ditakluki oleh Islam. Ini dinyatakan oleh Hafiz Zakaria 2019. Tamadun ini lahir daripada aktiviti manusia, meliputi keagamaan, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain lagi. Okey, pada era ini, iaitu pada era kegemilangan ketamadunan Islam, tamadun Islam begitu terkemuka di Baghdad, atau di Baghdad, Damsyik, Andalus dan Kahirah, menerajui dunia dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan serta sains dan teknologi. Seperti mana kita tahu juga, pada zaman kegemilangan ini telah mengubah negara barat ataupun Eropah daripada zaman kegelapan menuju era moden. Seperti mana kita tahu, pada ketika itu barat mereka adalah menuju ke zaman Renaissance, tetapi dengan kedatangannya Islam, dengan zaman keemasan Islam telah mengubah negara barat atau Eropah daripada zaman kegelapan menuju ke arah era moden. Pada zaman pertengahan, pada kurun ke-5 hingga ke-15, para penuntut ilmu dari barat membanjiri institusi ilmu dunia Islam, terutamanya di Spanyol, untuk mendalami pelbagai bidang ilmu. Maksudnya matlamat tamadun Islam mana yang kita tahu tidak lain tidak bukan adalah secara holistik, yang mana natijahnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Berbeza dengan ketamadunan barat, mereka hanya memfokuskan kepada ketamadunan dunia semata-mata, tetapi dalam Islam ketamadunan kegemilangan sesebuah tamadun itu secara holistik, maknanya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, saya bawakan juga di sini maksud tamadun, tetapi saya tak nak bincangkan maksud tamadun kerana sahabat kita tadi dari telah mengupas dan panjang lebar terhadap apa yang dimaksudkan tamadun itu.
daripada menurut pandangan sarjana barat dan juga sarjana Islam. Okey, saya nak terus ke yang seterusnya. Okey, faktor-faktor kegemilangan peradaban dan tamadun Islam. Okey, baik. Di sini saya membawa tujuh zaman lah. Tujuh zaman di sini. Yang pertama, faktor kegemilangan pada zaman Rasulullah, pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, pada kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kerajaan Islam di Andalusia dan Islam di Nusantara. Okey, baik. Kita lihat dahulu apa faktor kegemilangan peradaban tamadun Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, antara poin yang saya boleh bawa di sini, antara faktor kegemilangan peradaban pada zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan beberapa elemen. Yang saya boleh bawakan di sini adalah yang pertama adalah elemen pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran telah banyak di dalam Al-Quran telah menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang guru ataupun pendidik yang sangat agung sepanjang zaman. Inilah yang perkara pertama yang dibawa oleh Rasulullah adalah dengan pendidikan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan pendidikan agama yang untuk membolehkan setiap individu ataupun daripada masyarakat Arab itu mengenal Tuhan. Okey, yang kedua, memperbetulkan akidah umat Islam, memperbetulkan akidah masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, seperti mana yang kita tahu bagaimana Rasulullah SAW telah mengajar ilmu akidah menyentuh soal ketauhidan yang bersifat ketuhanan, menyeru kepada penghambaan kepada Tuhan yang satu, yang menjadikan alam ini. Dari aspek akidah ini, Rasulullah SAW menyentuh terhadap rukun iman yang 6, dan mereka turut diajar tentang kehidupan selepas mati, mempercayai hari pembalasan syurga dan neraka. Okey, jadi yang seterusnya adalah pemulihan akidah. Seperti mana yang kita tahu pada zaman Rasulullah, pemulihan akhlak, pemulihan akhlak pada zaman Rasulullah, akhlak masyarakat Arab jahiliyah sangat buruk, seperti mana mereka minum arak, membunuh anak perempuan dan sebagainya. Okey, baik, itu antara faktor kegemilangan peradaban Islam pada zaman Rasulullah. Seterusnya, pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu 4 orang khalifah, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, yang mana kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin ini kepimpinannya berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana kita tahu pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin juga berlakunya perluasan wilayah-wilayah Islam ke sekitar semenanjung Arab, Parsi dan Rom. Dan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin juga telah khalifah-khalifah ini telah mewujudkan jabatan-jabatan jabatan-jabatan kerajaan, Baitul Mal dan keselamatan. Okey, seterusnya kita lihat kepada kerajaan Bani Umayyah, yang mana kerajaan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun, yang mana pada tempoh ini seramai 14 orang khalifah telah memerintah kerajaan Bani Umayyah, bermula dengan Khalifah Muawiyah dan berakhir dengan Khalifah Marwan kedua. Yang mana pada zaman kerajaan Bani Umayyah berlakunya perluasan wilayah-wilayah Islam secara besar-besaran. Antaranya di barat seperti Spanyol, Perancis, Afrika Utara, dan perluasan juga di kawasan timur, di kawasan iaitu Asia Tengah dan India. Okey, seterusnya pergi ke yang seterusnya, iaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah telah melalui zaman keemasan, ataupun kalau
para sarjana barat menggelarkan zaman golden age, zaman keemasan, yang mana antara bandar yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah iaitu kota Baghdad. Antara faktor kegemilangan peradaban kerajaan Abbasiyah ini adalah berlakunya perkembangan pendidikan yang sangat pesat, bukan sahaja dari sudut agama, bahkan dari sudut ilmu-ilmu yang lain, sains, ekonomi dan sebagainya. Yang mana pada zaman Abbasiyah ini lahirnya tokoh-tokoh tamadun yang hebat seperti Malik bin Anas, At-Tabari, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, kita pergi pula kepada faktor kegemilangan seterusnya, Andalusia. Yang mana Andalusia ini Islam telah bertapak di Spanyol di bawah pimpinan Khalifah Al-Walid daripada kerajaan Bani Umayyah, yang mana peradaban Islam telah berkembang hasil interaksi tamadun Islam dan Eropah, seperti seni bina, sastra, ekonomi, sains, fizik dan sebagainya. Yang seterusnya, kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah ini diasaskan oleh Osman bin Al-Toghul pada tahun 1281 Masihi. Okey, yang mana kalau kita lihat faktor kegemilangan peradaban dan tamadun Islam pada zaman ini, kekuatan peralatan perang yang canggih, dan tentera yang terlatih, dan dengan itu kerajaan Osmaniyah dapat memperluaskan wilayah hingga ke Eropah. Okey, baik, Islam juga tidak terlepas sampai ke Nusantara. Jadi alhamdulillah, berkatnya pengorbanan umat, mereka, orang-orang yang terdahulu, mereka telah berdakwah ke seluruh dunia, akhirnya Islam sampai juga ke Nusantara. Inilah antara pengorbanan mereka menyebarkan Islam ke serata dunia. Kalau kita bayangkan, kalau hari ini Islam hanya untuk negara-negara Arab, maka apakah agama yang kita anuti hari ini, kan? Jadi sebab daripada kalau kita belajar dalam sebelum ni dalam sejarah, mereka datang ke Nusantara untuk berdagang, tapi atas satu maksud yang utama lagi, mereka sebenarnya datang untuk menyebarkan Islam. Dan akhirnya alhamdulillah, kita di tanah Melayu ini, kita di alam Nusantara ini menerima Islam dan menganut agama Islam, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi untuk yang seterusnya, antara tokoh-tokoh tokoh-tokoh Islam zaman silam yang membawa kepada mercu kegemilangan peradaban tamadun Islam, kalau kita lihat sebenarnya ramai lagi, tapi saya bawa beberapa sahaja di sini. Yang pertama, saya Ibnu Sina, yang mana kita tahu kepakarannya dalam bidang sains perubatan. Seterusnya Al-Farabi, saintis terkemuka, ahli fizik, falsafah dan sosiologi dan muzik. Seterusnya Al-Khawarizmi, yang pakar astronomi, matematik dan geografi. Al-Biruni, ahli astronomi. Imam Al-Ghazali, kepakaran dalam bidang falsafah, akidah, fiqh, tasawuf dan akhlak. Kemudian pada zaman ini juga lahirnya imam-imam mazhab, empat mazhab yang terkenal, iaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Selanjutnya Abbas Ibn Firnas, yang mana Abbas Ibn Firnas inilah yang mencipta teori kapal terbang sebelum lahirnya, sebelum munculnya. Kalau kita belajar dalam sains dulu, kan, orang pertama yang membina kapal terbang iaitu adik-beradik J.W. Wish, kan. Tapi sebenarnya Abbas Ibn Firnas puluhan tahun sebelum itu telah mencipta teori kapal terbang. Dan seterusnya Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, ataupun para di barat dikenal sebagai Al-Bukakis. Yang ini adalah pakar dalam bidang pembedahan dan perubatan. Kalau kita lihat hari ini, banyaknya alatan-alatan pembedahan yang digunakan pakai di hospital-hospital, kan, hasil daripada
hasil daripada penemuan ataupun penciptaan Az-Zahrawi. Okey, baik. Kita lihat pandangan barat terhadap zaman kegemilangan ketamadunan Islam. Okey, saya bawakan daripada Hafiz Zakaria 2019. Okey, daripada Lewis dan Brigger 1992 mengatakan bahawa sumbangan Islam dalam memodenkan tamadun barat dilupakan begitu sahaja. Hamilton Morgan 2008 dalam bukunya Lost History, The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers and Artists, sumbangan tamadun Islam hilang atau dihilangkan secara tidak diakui oleh Barat. Ini yang kita sangat sedih lah. Bahkan kalau kita baca sebelum ini, Barat sebelum ini mereka hidup dalam zaman kegelapan kan. Maknanya pemerintahan dimonopoli oleh ilmu sains tidak boleh dipelajari. Tetapi pada zaman keemasan Islam telah membawa satu perkara yang baru dalam dunia barat, dalam pemodenan dunia barat. Tetapi ilmu-ilmu itu telah dihilangkan. Seolah-olah mereka melupakan jasa sumbangan Islam dalam memodenkan tamadun Eropah. Barat juga telah memanjiri zaman keemasan ilmu dan tamadun Islam, terutamanya di Spanyol sejak dari kurun ke-5 hingga kurun ke-5 hingga 15 lagi. Pelbagai khazanah ilmu dalam bahasa Arab telah diterjemahkan oleh sarjana Barat dalam bahasa Latin. Okey, menurut Michael Hart 1978 melalui kajiannya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, telah menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah ketamadunan manusia. George Sarton 1975, saintis terkenal Islam pada kurun ke-11, menyatakan Al-Hasan Ibn Haitham yang dikenali sebagai Al-Hazan di Barat ialah seorang ahli fizik terhebat dan pakar optik terhebat sepanjang zaman. Ini menurut pandangan-pandangan Barat. Kegemilangan ilmu dan kepesatan kemajuan di Andalus menarik minat penuntut Eropah datang ke Andalusia dalam menuntut ilmu. Sarjana Barat telah menerjemahkan karya-karya yang dihasilkan oleh ilmuwan Islam ke dalam bahasa Latin. Dan menurut Watt 1972, gerakan penterjemahan karya-karya Islam ke bahasa-bahasa Latin memainkan peranan penting dalam pengaliran ilmu Islam ke Barat. Jadi inilah antara beberapa pandangan-pandangan Barat terhadap kegemilangan Islam. Okey. Kalau kita lihat kat ini, tahukah anda antara perkataan dalam bahasa Inggeris yang berasal daripada bahasa Arab bagi huruf A sahaja adalah seperti admiral, adopt, albatros, alchemy, alcohol, alclove, alfafa, algebra, algorithm, algoritma, alkali, almanat, amalgam, amber, apricot, arsenal, article, assassin, azimut dan azure. Istilah-istilah ini menurut Iga merupakan istilah ataupun bahasa Arab yang dikekalkan. Okey. Saya bawa juga di sini antara beberapa faktor kejatuhan tamadun Islam. Okey, antara faktor-faktor kejatuhan tamadun Islam yang saya bawakan yang pertama di sini ialah kelemahan pemerintah. Kelemahan pemerintah seperti mana yang kita tahu, antara faktor kejatuhan berpunca daripada khalifah, kelemahan khalifah, iaitu mereka memerintah secara tidak adil, perebutan kuasa yang berlaku yang menyebabkan Barat mengambil take advantage atas perebutan kuasa. Nampak kepenjangan di situ yang menyebabkan mereka dapat menguasai ataupun menakluki Islam. Yang seterusnya, ancaman daripada musuh luar pada zaman, contohnya pada akhir zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah,
musuh-musuh telah menyerang di bahagian utara, Georgia dan Armenia. Di barat juga tentera salib telah menyerang, dan di timur kerajaan Mongol. Maknanya ancaman serangan daripada utara, timur dan barat ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Abbasiyah ketika itu. Seterusnya, penyelewengan dan keruntuhan akhlak. Yang mana kalau kita lihat di sini, khalifah suka berfoya-foya dan melakukan maksiat. Itulah seperti mana yang berlaku pada akhir zaman khalifah Islam, zaman sistem khalifah Osmaniyah. Contohnya menurut Ahmad Ulwan 2012, apa yang berlaku pada khalifah kerajaan Osmaniyah pada ketika peristiwa hari raya, mereka berfoya-foya atau mereka lalai, sehingga mereka lupa untuk solat hari raya kerana terlampau meraihkan perayaan dengan bukan dengan meraihkan dengan ibadat, tetapi dengan berfoya-foya, sehingga kan menurut Ahmad Ulwan, sehingga mereka terlupa untuk melaksanakan solat hari raya. Ini antara menurut Ahmad Ulwan yang menyebabkan kerajaan Osmaniyah ini kerana keruntuhan akhlak inilah yang menjadi faktor kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Yang seterusnya, kemerosotan kegiatan ilmu. Kalau kita lihat di sini, pada abad ke-15 hingga ke-18, sarjana Islam kurang menghasilkan karya-karya dan penyelidikan, berbeza dengan sebelum ini. Pada tahun kurun ke-14 ke bawah, lahirnya ramai sarjana-sarjana barat, sarjana-sarjana Islam menghasilkan ilmu-ilmu yang baharu. Seterusnya, sarjana barat mengambil kesempatan dan menggantikan tempat sarjana Islam. Barat mengambil kesempatan dalam menyerap pendidikan sekular dalam kerajaan Islam dengan memperkenalkan idea nasionalisme, kapitalisme, imperialisme, dan sentiasa sentimen perkauman semakin menebal dan menyebabkan akhirnya kerajaan Islam jatuh. Seterusnya, sokongan sikap tertutup masyarakat, yang mana masyarakat tidak mahu perubahan dari sudut ekonomi, politik dan teknologi. Dan contohnya pada zaman kerajaan Osmaniyah, Sultan Salim III telah memodenkan sistem pentadbiran di Turki dengan menepikan Al-Quran dan Sunnah. Dan antara yang lainnya, berlakunya bencana alam dan wabak penyakit seperti penyakit kusta dan taun, kemarau panjang, banjir yang besar, ribut taufan, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Ini antara faktor kejatuhan kegemilangan zaman keemasan Islam. Baik, daripada kesimpulan yang daripada tajuk ini, dapat saya simpulkan bahawa Islam adalah agama yang syumul dan sentiasa berkembang sepanjang zaman. Perkembangan sejarah dan tamadun Islam yang berlaku di seluruh dunia dilihat sebagai fenomena yang sentiasa berulang. Dan umat Islam kita hari ini, semua umat Islam sama ada tidak kira di peringkat sekolah dan sebagainya, harus mempelajari sejarah umat Islam terdahulu agar kita dapat jadikan panduan dan pengajaran agar Islam sentiasa dipandang tinggi dan tidak ditindas. Dan kalau kita lihat hari ini anak-anak murid kita kan, sebenarnya banyak sejarah-sejarah Islam yang disembunyikan. Maknanya sejarah-sejarah sekular masuk ke dalam sistem pendidikan. Ini kalaulah sepatutnya inilah yang kita harus terapkan dalam setiap anak-anak kita, anak-anak didik kita, diri kita sendiri. Kita kena tahu bahawa Islam satu dahulu merupakan satu tamadun yang sangat hebat. 2/3 dunia ditakluki ataupun dikuasai oleh Islam, yang mana umat Islam perlu istiqamah dan berterusan menjadi umat yang membangun dan terus gemilang. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa soalan.
ataupun saya terus kepada kumpulan tajuk kumpulan kami yang seterusnya. Ada satu soalan. Fadli. Okey, tadi kan ada tokoh peradaban dan tamadun Islam. So salah satunya adalah Ibnu Sina. Jadi nak tanya pandangan. Okey. Kalau kita lihat pada pandangan ulama terhadap Ibnu Sina ni, contohnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Imam Az-Zahabi, mereka meletakkan Ibnu Sina ini berpegang kepada akidah karamitah batiniyah. Maksudnya tidak beriman kepada asas-asas Islam. Dan ada di sana pandangan mereka berlepas tangan dan berharapkan Ibnu Sina dah bertaubat. Maka bila kita belajar tajuk tamadun dan peradaban ini, apakah orang kata apa? Apakah pada zaman sekarang kita masih lagi nak menganggap Ibnu Sina ni sebagai tokoh di dalam tamadun Islam, ataupun perlu ada satu pandangan yang lain supaya perkara ini dapat dijelaskan kepada generasi akan datang? Pandangan. Okey. Pandangan tu saya tak pernah dengar pula maknanya mengatakan Ibnu Sina ini terkeluar daripada Islam Ustaz Fadli. Ini pandangan ulama terhadap Ibnu Sina, bukan pandangan saya. Daripada pandangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia berpandangan bahawa Ibnu Sina ini berakidahkan karamitah batiniyah, yang mana tidak beriman kepada asas Islam. Ada pandangan daripada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, dia kata dia berlepas diri pada kekufuran Ibnu Sina serta berhati-hati dengan bid'ah dan kesesatannya. Dan kat sana ada lagi beberapa pandangan imam yang lain lah, contoh Imam Zahabi dan sebagainya. Jadi tu nak tanya pandangan pembentang, apakah pada zaman sekarang hari ini juga kita ingin menzahirkan Ibnu Sina ini sebagai tokoh Islam, sedangkan di sana ada pandangan-pandangan yang mengatakan Ibnu Sina ini telah lari track dia daripada keimanannya sebagainya. Walaupun ada lagi pandangan yang kata harap-harap Ibnu Sina dah bertaubat lah, kan. Tetapi apakah perlu kita mengangkat atau menjelaskan Ibnu Sina ini sebagai tokoh tamadun Islam untuk generasi akan datang? Itu dari pandangan tu. Baik, insya-Allah lah kan, wallahualam, benda yang berkaitan dengan akidah ini sebenarnya benda yang di luar kemampuan kita. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat menilainya kan. Mungkin itu pandangan-pandangan imam dari sudut akidah terkeluar daripada Islam, diterima Allah Subhanahu Wa Taala, itu mungkin kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi dari sudut ilmuwan, mungkin dari sudut ilmuwan, memang daripada dahulu sampailah ke hari ini, kita tak boleh nafikan keilmuannya, kepakaran dia. Dari sudut mana kepakaran Ibnu Sina dari sudut sains perubatan ini, memang orang kata kita tak boleh nak kehebatannya tu memang kita tak boleh nak sangkal, dan kita mungkin kita boleh terima Ibnu Sina ini sebagai tokoh peradaban, melihat daripada sudut kepakarannya lah, kan. Jadi ada tak pendapat rakan-rakan yang lain? Mungkin pendapat Ustaz Zanul Syam ataupun Ustaz Asfani? Saya setuju dengan pandangan Ustaz Zulkarnain tadi. Setuju. Seterusnya. Sebab kenyataan Ustaz Fadli ni, saya pun baru first time juga dengar apa yang Ustaz Fadli soal ni, saya pun baru dengar juga. Maknanya dari sudut akidahnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah yang
hanya Allah saja yang dapat menilai kan. Tapi dari sudut keilmuan dia, memang kita tak boleh nak tolak lah. Mungkin uh, mungkin diterima oleh para sarjana Islam sebagai Ibnu Sina ini. Semua kita dah apa sedia maklum lah kan. Kalau Ibnu Sina je memang terkenal lah dari sudut keilmuan dia, dari sudut perubatan. Mungkin ada pendapat kawan-kawan yang lain? Pada pandangan saya lah kan. Dengar tak? Sebab sekarang ni kita sedang membicarakan tentang tamadun Islam, dan tamadun yang kita tahu dia bukan dari satu aspek saja, bukan dari aspek akidah. Dan kita mengambil contoh daripada Ibnu Sina ni, dia ketamadunan dia dari aspek pendidikan. Pendidikan bermaksud kemajuan yang dicapai. Jadi itu yang kita ambil kira. Mungkin daripada aspek akidah tu kajian yang lebih mendalam kita perlukan. Kenapa kita nak katakan dia sebagai seorang yang terkeluar daripada Islam? Tapi di sini kita mengambil dia sebagai contoh seorang sarjana dari bidang perubatan yang mewakili Islam. Itu pendapat saya lah. Mungkin dari aspek akidah tu kita kena bicara lain lah kan. Kita pun tak mendalam kajian kita. Saya bagi pandangan sikit berkenaan dengan Ibnu Sina ini tadi. Jika dilihat dari segi susur galur pendidikan Ibnu Sina itu sendiri, dia lebih kepada pendidikan, dia lebih pada Al-Quran dan juga ilmu perubatan. Dia tidak mendalami sepenuhnya dari segi ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu agama Islam secara detail seperti ulama-ulama Islam dahululah. Dari segi situ kita boleh lihat mungkin kemungkinan lah dari segi pandangan saya, kemungkinan Ibnu Sina belum mungkin dia lebih kepada ilmu perubatan, lebih kepada ilmu sains dan sebagainya. Sebab tapi kalau ikut dari segi ilmu Al-Quran, dia alhamdulillah umur 10 tahun dia dah boleh baca dengan baik dan dah boleh menghafal Al-Quran dan sebagainya. Dan satu lagi saya nak bawa, Imam Al-Zahabi mencatatkan bahawa Ibnu Sina adalah seorang penulis, bapa kepada Ibnu Sina ini penulis mazhab Syiah Ismailiyah. Namun beliau, Imam Zahabi juga menukilkan pandangan Ibnu Khalikan bahawa Ibnu Sina ni telah bertaubat daripada kesalahan-kesalahannya. Dia dengan bersedekah dan sebagainya, wallahu alam. Jadi kita tahu, jadi kita berdoa moga-moga dia sebelum dia meninggal, insya-Allah dia dalam Islam lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu apa yang saya dapatan yang saya dapat lah. Wallahu alam. Okey, baik. Ada persoalan lagi? Kalau tak ada, saya teruskan kepada rakan saya untuk membincangkan tajuk yang ketiga. Boleh, Ustaz Wisdan? Slide yang tajuk ketiga. Stop. Kena stop. Sudah, sekejap. Stop Cari. dulu. Okey, baik. Alright. Dah. Saya share. Sekejap. Okey, nampak tak?
Okey, okey. Okey, kejap. Ustaz besarkan. Kejap. Slow sikit. Nampak tak? Ustaz besarkan boleh tak? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kami daripada kumpulan 2, tajuk yang ketiga berkaitan dengan konsep dan prinsip asas pembinaan tamadun serta perbandingan pembinaan tamadun manusia masa silam dan masa kini mengikut sejarah dan falsafah perkembangan tamadun dan peradaban Islam. Panjang sikit ya tajuk dia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan. Jadi tajuk ni berkaitan dengan konsep dan prinsip asas pembinaan tamadun. Saya akan jelaskan sikit sebab dia ada kaitan dengan konsep, jadi tidak lari daripada pengertian tentang tamadun ya. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh kumpulan sebelum ini berkaitan dengan maksud tamadun. Tamadun saya akan ringkaskan secara ringkas, secara pendek lah apa yang dimaksudkan dengan tamadun. Tamadun di sini daripada perkataan Arab iaitu dana. Jadi pengenalan kita teruskanlah kepada maksud. Okey, berasal daripada perkataan Arab dana yang bererti beragama, dan daripada kata dana ini pula muncul kata madana serta tamadana yang kedua-duanya bererti mengasaskan dan membina kehidupan perbandaran dan kehalusan budi pekerti. Seterusnya dari kata tamadana itulah lahirnya perkataan tamadun. Kemudian dalam bahasa Melayu pula diertikan sebagai satu suasana kehidupan yang maju. Maju dari aspek ilmu, material, budaya, kerohanian berteraskan kepada nilai dan kepercayaan keagamaan yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan Al-Hadis. Ibn Khaldun pula adalah pengasas ilmu ketamadunan iaitu pada abad ke-14. Beliau telah menggunakan dua istilah utama iaitu hadarah bagi menggambarkan kehidupan tahap maju manusia yang berlawan daripada perkataan badawah iaitu kehidupan yang mundur. Kemudian istilah kedua yang digunakan ialah umron yang memberi maksud pembangunan. Dan umron ini berasal dari asal kata amarah, takmir yang bermaksud membangun, memajukan, menghidupkan dan memakmurkan. Jadi secara mudahnya tamadun Islam ini merujuk kepada tamadun yang dibina di atas dasar Islam. Jadi konsep ini juga diterima pakai oleh sarjana antarabangsa seperti Samuel Huntington. Jadi dalam Samuel Huntington ni dia mengatakan agama ialah sebuah elemen yang sangat penting dalam sesebuah tamadun. Justru itu pelbagai tamadun seperti sejarah manusia sering dikaitkan dengan agama. Seperti tamadun Islam dan juga tamadun Kristian. Bagi para pemikir Muslim, tamadun Islam bukan bermatlamat untuk mencapai kemajuan kebendaan semata-mata. Sebaliknya, para pembina tamadun Islam terdahulu cuba untuk menghasilkan sebuah kemajuan yang holistik, iaitu mencakupi kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Okay, saya sentuh juga sikit berkenaan peradaban Islam. Menurut Abu Al-A'la Al-Maududi yang berpendapat bahawa peradaban Islam bermula apabila manusia memahami tugas mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Kemudian melaksanakan tujuan hidup berdasarkan keyakinan dan pemikiran asasi iaitu iman beserta dengan pendidikan atau pengetahuan yang jelas bersama dengan kumpulan manusia yang bermasyarakat. Jadi secara ringkasnya bermaksud dikata adab Islam itu bermula dengan tugas manusia, peranan manusia sebagai khalifah Allah, melaksanakan tugas dia berdasarkan dengan keimanan kepada Allah. Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri tamadun Islam. Sebelum saya nak menyentuh tentang tamadun Islam, sebenarnya ada sikit tentang pengertian tamadun, ciri-ciri tamadun yang umum, secara umum. Slide seterusnya dulu. Okey, ini menurut Edward
Edward L. Farmer dalam buku dia Comparative History of Civilization in Asia, dia menggariskan 7 ciri utama tamadun, iaitu pertama penempatan kekal, kedua revolusi pertanian, yang ketiga stratifikasi sosial, yang keempat kehidupan beragama, kelima urbanisasi, kemudian sistem tulisan dan pengkhususan kerja dan inovasi teknologi. Ini ciri-ciri tamadun secara umum. Ya. Jadi kita pergi kepada apa dia ciri-ciri tamadun Islam. Yang sebelumnya Ustaz. Okay, ciri-ciri tamadun Islam. Kalau kita tengok di sini ciri-ciri tamadun Islam, Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuklah undang-undang syariah, akidah, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Itu yang dikatakan menyeluruh, sempurna. Dia melengkapi semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua pula ialah bersifat sejagat dan terbuka, iaitu bersesuaian dengan semua orang, setiap masa dan setiap tempat. Kerana ciri menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut. Kerana setiap manusia di seluruh pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri tersebut. Ya. Jadi itu yang dikatakan ciri khusus kepada tamadun Islam. Dengan ciri yang umum ini juga terbukalah ruang kepada manusia untuk membina tamadun yang sejagat. Okey, ciri yang ketiga adalah tamadun Islam bersifat ideal dan juga realistik, iaitu Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunjangnya ialah kesederhanaan dan kesempurnaan. Dan ia dikira sebagai realistik. Kerana apa? Kerana dia mengambil kira dasar secara sejagat, iaitu menyeluruh. Okey, yang seterusnya ciri-ciri khusus tamadun Islam di sini. Ciri-ciri ini sebenarnya jarang diketengahkan, ya, di mana ciri-ciri khusus ini menggambarkan keistimewaan dan nilai sebenar tamadun Islam. Yang pertama cirinya adalah Rabbani. Rabbani di sini bermaksud menunjukkan tamadun Islam ini didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Jadi menurut ciri ini, umat Islam sedar hakikat keberadaannya di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk membangunkan setiap tempat yang diduduki. Yang kedua adalah keseimbangan dan kesederhanaan. Yang dimaksudkan keseimbangan di sini iaitu seimbang antara dua keadaan yang bertentangan. Konsep keseimbangan dalam tamadun Islam merangkumi kerohanian, spiritual dan kebendaan ataupun material. Tanggungjawab ibadah kepada Allah dan urusan kehidupan dunia, kepentingan individu dengan masyarakat dan keseimbangan nilai spiritual dengan material. Okey, yang ketiga adalah universal. Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu, tempat dan tempoh tertentu. Bahkan tamadun Islam milik seluruh manusia yang berpegang kepada din al-Islam. Ini bermakna tamadun Islam sesuai dengan segala bangsa dan juga situasi, menepati keperluan dan peredaran zaman. Okey, yang keempat adalah ideal dan realistik. Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai dengan memberi landasan kukuh kepada seluruh kegiatan agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah. Dan akhir sekali, tamadun Islam adalah menyeluruh, iaitu mencakupi aspek kehidupan manusia, mencakupi aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Kemudian menurut Ibn Khaldun pula, ya, agama merupakan aspek penting kepada pembinaan tamadun Islam, iaitu dengan mengatakan bahawa tamadun Islam berasaskan kepada ajaran Al-Quran, berteraskan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian tamadun juga ciri dia penggunaan tulisan dan sistem tulisan, kemudian gabungan antara aspek rohani dan jasmani, dan akhir sekali masyarakat majmuk. Ini adalah ciri-ciri tamadun Islam yang digariskan oleh Ibn Khaldun. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Ini dah. Yang seterusnya.
Antara elemen asas yang memainkan peranan penting dalam proses pembentukan sesebuah tamadun. Ini elemen asas ya. Jadi antaranya ialah penempatan manusia pada suatu tempat yang strategik seperti pusat bandar. Yang kedua, jangka hayat penghidupan yang stabil dan agak panjang. Yang ketiga, terdapat sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan yang teratur dan sistematik. Kemudian yang keempat, wujud satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri yang menjadi alat komunikasi ilmu. Yang kelima, wujud undang-undang yang teratur dan berwibawa untuk mengawal perlakuan dan tindak tanduk anggota masyarakatnya. Yang keenam, peningkatan daya kekreatifan dalam bidang seni, sastra, falsafah dan lain-lain. Dan ketujuh, terdapat pelbagai penciptaan sains dan teknologi. Ini adalah elemen asas dalam proses pembentukan sesebuah tamadun. Okey, kita pergi yang seterusnya. Apakah matlamat tamadun Islam? Matlamat tamadun Islam boleh dibahagikan kepada tiga. Yang pertama adalah huququllah ataupun hubungan manusia dengan Allah. Apa yang dimaksudkan hubungan manusia dengan Allah? Di sini kita katakan matlamat tamadun Islam itu dia tidak dapat dipisahkan dengan matlamat hidup manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Hamba Allah bermaksud melakukan ibadat hanya kerana Allah. Oleh itu, sekiranya seseorang itu melakukan sesuatu ciptaan baru, ia bermatlamat untuk mendapatkan keredaan Allah semata-mata, bukan hanya untuk berbangga-bangga. Yang kedua, hukuk al-ibad, iaitu hubungan manusia sesama manusia. Jadi masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbentuk sejagat, iaitu tidak bersifat politik, tidak bersifat kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan geografi, sempadan geografi dan politik. Jadi dia lebih bersifat kesatuan ummah. Tidak kira di mana pun dia berada, maka Islam itu sama agama dia ya, agama Islam. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, matlamat tamadun Islam ialah hukuk al-alam, iaitu hubungan manusia dengan alam sejagat ya. Khalifah Allah bermaksud dia membangunkan alam, menguruskan alam dan mentadbir alam. Menjadi tanggungjawab manusia menguruskan alam dengan sebaik-baiknya. Jadi manusia dikehendaki membuat kebajikan kepada manusia dan juga kepada alam. Jadi kalau kita tengok di sini, selain daripada bagi sumbangan pada manusia, jadi tugas manusia juga dia membangunkan dengan menjaga alam sekitar dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, asas tamadun Islam. Kalau kita tengok di sini, asas tamadun Islam dia terbahagi kepada 4, iaitu keimanan, ubudiyah, akhlak dan syariah. Kita pergi kepada satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dengan keimanan? Asas keimanan di sini dia merangkumi daripada aspek akidah ya. Akidah adalah satu perkara asas dalam memajukan muka bumi ini. Sama ada dari sudut kebendaan ataupun kerohanian. Kerana setiap perkara yang dilakukan mestilah berasaskan kepada keimanan kepada Allah dan Rasul. Apabila seorang itu beriman kepada Allah dan Rasul, maka segala usahanya pastilah niat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, asas keimanan juga ialah rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Jadi setiap aktiviti yang dilakukan mesti tak lari daripada landasan keimanan. Jadi tamadun yang dibina juga tak lari daripada landasan keimanan kerana dia percaya kepada rukun iman. Okey, yang ketiga kita pergi kat sini ubudiyah. Minta maaf, yang kedua. Apa yang dikatakan dengan ubudiyah? Ubudiyah di sini bermaksud sebagai seorang hamba Allah ya. Hamba Allah yang melakukan ibadat, iaitu tujuan manusia hidup di atas muka bumi semata-mata beribadat kepada Allah, dan itulah tujuan asal kehadiran manusia dibangunkan di muka bumi. Jadi semua aktiviti manusia sama ada urusan agama di atas dunia semuanya dikira sebagai ibadah. Jadi membangunkan muka bumi juga adalah ibadah. Kemudian yang seterusnya asasnya ialah syariah. Tamadun Islam adalah tamadun yang berasaskan kepada syariah ataupun
Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utama dalam memajukan muka bumi. Jadi tamadun dalam politik, ekonomi, pertanian, perniagaan dan sebagainya berlandaskan kepada kepimpinan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian akhlak. Asas tamadun Islam yang seterusnya adalah akhlak. Akhlak merupakan perkara yang amat penting dalam ajaran Islam. Jadi permulaan pembinaan tamadun mestilah berasaskan kepada akhlak. Tanpa akhlak yang mulia, manusia tidak akan mencapai ketamadunan. Tamadun Islam adalah tamadun yang seimbang antara aspek kerohanian dan juga aspek kebendaan. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Apakah prinsip-prinsip tamadun Islam? Okey, prinsip tamadun Islam kita gariskan di sini. Yang pertama ialah memelihara keselamatan nyawa. Kenapa? Tamadun Islam meletakkan keselamatan nyawa di tempat paling utama. Kerana membunuh adalah perkara yang dilarang sama sekali. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh bangsamu sendiri. Sesungguhnya Tuhan itu penyayang kepadamu. Okey, yang kedua, prinsip tamadun Islam ialah memelihara akal. Jadi keselamatan akal juga diutamakan dalam tamadun Islam. Kerana dengan akal manusia boleh menguruskan alam ini. Oleh itu Islam mengharamkan sesuatu perbuatan yang boleh merosakkan akal. Contohnya arak sebab tu arak diharamkan dalam Islam kerana ia menghilangkan kewarasan akal fikiran. Yang ketiga, prinsip tamadun Islam ialah memelihara maruah. Jadi keselamatan keturunan dan maruah dapat dipelihara dengan cara menjauhkan diri daripada melakukan zina, homoseks dan juga lesbian. Jadi perbuatan zina merosakkan keturunan kerana anak yang lahir ketiadaan bapa. Manakala perbuatan lesbian dan homoseks menjadikan pasangan itu tidak mempunyai anak dan merupakan perbuatan terkutuk sebagaimana yang berlaku kepada umat Nabi Lut yang mengamalkan perbuatan homoseks. Jadi yang keempat, prinsip tamadun Islam memelihara harta benda. Harta adalah perkara yang perlu dijaga supaya tidak hilang. Oleh itu orang yang memiliki harta disuruh supaya menjaganya dengan baik. Dan sesiapa yang mencuri akan dikenakan hukuman yang berat iaitu potong tangan. Dan prinsip yang kelima tamadun Islam ialah menjaga hak kebebasan. Tamadun Islam sememangnya memelihara, mementingkan kebebasan, tetapi kebebasan semestinya berlandaskan kepada ajaran agama Islam iaitu apa yang dibenarkan. Kita bebas berkata-kata tapi mestilah berlandaskan kepada akhlak dan juga okey. Jadi itu berkenaan dengan prinsip tamadun Islam. Okey, yang seterusnya Ustaz tentang sumber tamadun Islam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ustazah Syam di atas keterangan tersebut. Jadi saya ingin meneruskan tentang sumber-sumber tamadun. Okay, seperti mana yang kita lihat di sini ada 4. Pertama, bersumberkan kebendaan, bersumberkan akal fikiran, bersumberkan kerohanian dan bersumberkan wahyu. Yang pertama bersumberkan kebendaan seperti tamadun yang bersumberkan material dan atau kebendaan seperti mereka meninggalkan kesan-kesan sejarah seperti bangunan. Contohnya di tamadun Rom, mereka meninggalkan Colosseum. Itu yang di barat. Kalau di negara Arab, kita perhatikan ada kesan daripada kaum Ad dan Samud. Mereka meninggalkan kota Petra di mana mereka telah memahat bukit ataupun gunung untuk membuat mereka punya perkampungan. Itu seperti itu yang di negara Arab ataupun di Mesir. Di mana mereka membuat piramid yang dengan batu yang sangat besar sehingga kini masih kekal. Itu antara contoh tamadun yang meninggalkan kebendaan. Seterusnya tamadun bersumberkan akal fikiran yang diasaskan seperti Plato, Aristotle, dan seterusnya bersumberkan kerohanian. Tamadun yang bersumberkan mistik atau kerohanian seperti tamadun Mesir atau tamadun India. Dan yang akhir tamadun bersumberkan wahyu. Ini yang
yang yang disyariatkan oleh Islam, tamadun yang bersumberkan wahyu Allah. Di mana kita bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seterusnya sumber tamadun Islam, kita dapati bahawa ada dua bahagian, sumber samawi dan sumber yang bukan wahyu. Okey, sumber samawi seperti sumber pada Al-Quran dan hadis, itu yang kita sedia maklum. Jadi terdapat juga sumber yang kedua seperti ijtihad ulama, qiyas, masalah musalah, istihsan. Okey. Dan setiap sumber tersebut seperti yang kita maklum bahawa ijma' yang bererti kesepakatan antara ulama' dalam menetapkan sesuatu hukum. Dan ijtihad pula ialah usaha ulama' ataupun mujtahid dalam mengistimbat, membuat sesuatu hukum, mengeluarkan sesuatu hukum. Manakala qiyas pula ialah menerangkan sesuatu hukum yang tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis dengan cara membandingkan ilahnya, sebabnya bagi hukum tersebut. Contohnya kita dalam Al-Quran kita perhatikan tak ada apa hukum tentang dadah. Jadi dikiaskan dengan arak. Maksudnya ilah dia sama, sebab dia sama. Itu kias. Dan masalah membuat suatu hukum yang baik dan berfaedah kepada masyarakat. Dan yang terakhir istihsan, iaitu beramal dengan hukum yang mana yang lebih baik. Ini antara sumber-sumber tamadun Islam yang masih kekal, yang kita ikuti hingga hari ini. Okey, seterusnya perbandingan pembinaan tamadun dahulu dan kini. Okey, di sini ada 4 bahagian. Yang pertamanya tentang politik ataupun pemerintahan, di mana yang kita sedia maklum kalau yang terdahulu mereka lebih mengamalkan sistem feudalisme. Feudalisme ialah memberi kuasa atau hak mutlak kepada raja ataupun kepada golongan atasan sahaja. Rakyat hanya mendengar, hanya menerima tanpa ada soalan, tanpa ada pertanyaan. Hanya ikut sahaja. Okey, yang kedua dari segi urbanisasi, dikenali sebagai proses pembandaran atau pembukaan kampung atau bandar. Kebiasaannya di muara-muara sungai, di tepi sungai. Okey, antara bandar yang kita dapati tentang urbanisasi ialah seperti Mohenjo-daro, Harappa itu di Tamadun Indus, dan Tinis dan Memphis di Tamadun Mesir Purba. Jadi sekarang ini urbanisasi masih lagi ada dan amatlah penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang bertamadun. Okey, seterusnya tentang agama. Jadi seperti yang kita maklum, zaman dahulu mereka mengamalkan contohnya animisme, iaitu penyembahan alam, penyembahan. Yang keduanya politisme, sembahan roh. Yang ketiga sembah kerwala seperti bintang, matahari dan bulan, dan watani iaitu menyembah berhala. Jadi yang dengan adanya Islam, datangnya Islam, mereka mengamalkan ajaran Islam dengan pegangan yang betul, bersumberkan wahyu dan Al-Quran. Dan ada juga yang menerima ideologi ciptaan manusia, contohnya pluralisme. Walaupun kita dah ada ajaran Islam yang syumul, tapi ada beberapa golongan yang lagi yang berfikiran bebas, dan pluralisme mereka masih lagi mengikuti ideologi tersebut. Dan seterusnya dari segi ekonomi, antara kegiatan tamadun dahulu mereka bekerja sebagai petani, menternak binatang. Jadi tujuannya adalah untuk menyara keluarga sendiri. Dan mereka juga mengamalkan sistem barter trade, iaitu pertukaran barang antara satu-satu golongan ataupun kabilah. Jadi yang masa kini pula, walaupun untuk menyara keluarga, jadi dia